Selamat datang ke Speak Home Ringgit Live Show. Apa khabar semua? So, terima kasih untuk sudi untuk show up ke kita punya ini Ringgit Live Hack Show webinar. Hari ini kita punya itu topik yang kita akan bincang ialah syoknya beli rumah. Tips anda wajib tahu sebelum nak melabur dalam harta tanah. So di sini saya buat satu itu survey yang amat cepat. Di sini sesiapa sudah ialah tuan rumah, cuba type 1. Jika kamu bukan tuan rumah, kamu type 2. Biar saya tahu itu kita punya itu group yang tuan rumah lebih banyak atau itu future tuan rumah yang lebih banyak. Terima kasih. So diharapkan semua yang sedang menonton kami pada malam ini dalam keadaan yang sihat sejahtera dan masih lagi kekal menjaga SOP ya. So jika okey, sekarang itu cases menggila tiap-tiap malam tiap-tiap hari 20,000 lebih cases. So memang kita kena jaga sendiri. So jika keluar atau jika boleh stay at home lah. Tapi jika memang paksa kita kena pergi keluar untuk cari rezeki, mungkin nak jaga sikit lah, okay? Menjaga itu SOP. So, saya nak juga untuk mengucapkan selamat datang kepada penonton yang sedang menonton di FB, Twitter, YouTube and Instagram live. Kita bukan live di kita punya webinar room sahaja. So, sekarang kita pun ada di kita punya FB, di kita punya YouTube channel. So, ada 3-4 tempat kita sedang buat ini live show. So, terima kasih kerana support penonton-penonton hari ini. Barulah kita dapat peluang ini untuk berkongsi sikit itu kita menjemput itu pakar-pakar dari investment, property ke, harta tanah ke, stock ke. So, sekarang kita punya Speak Home kan, kita pun ada satu itu Ringgit Live Hack Show. Ini ialah kita punya YouTube channel. Jika boleh, nanti anda boleh pergi kita punya YouTube channel untuk subscribe. Dalam 1-2 minggu, kita masih lagi ada 3-4 section. Kita lagi ada speaker-speaker yang ada untuk berkongsi finance dan itu property. Kita pun ada satu itu replay link di kita punya YouTube channel. Harap itu penonton-penonton hari ini kamu boleh subscribe kita punya itu YouTube channel. Okay. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Paul Bunjal dan merupakan eksekutif strategi konten dan pemasaran di Speak Home. So, untuk pengetahuan anda, malam ini kami bawakan khas untuk anda seorang pakar kewangan harta tanah yang lama berkecimpung dalam industri ini untuk membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu syoknya beli rumah. Tips anda wajib tahu sebelum nak melabur di dalam harta tanah. Sebelum saya jemput kita punya itu speaker untuk berkongsi tajuk hari ini, bagi saya 5 minit. Okay, minta semua penonton hari ini berpatient. Bagi saya 5 minit untuk menjelaskan apakah kita punya itu Speak Home. Dengan bagaimana Speak Home kami akan menolong kamu jika kamu ialah tak kisah kamu ialah itu tuan rumah atau penyewa. Okay. Kita punya itu services, saya beryakin services ini akan tolong tuan rumah dengan penyewa. Okay. Bagi saya 5 minit cukup. Okay, sekarang saya akan share screen. Okay. So, boleh tengok itu screen ke semua? Jika kamu boleh nonton itu screen, sila type 1 atau yes. Jika kamu boleh tengok itu screen saya, minta type yes atau 1. So that. Terima kasih Fatah. Terima kasih Fatimah. Thank you so much. So, okay. So sekarang saya akan share 5 minit saja. Jangan takut. So, sebelum itu saya buat last calling lagi ya. Kerana ada itu kawan-kawan dia mungkin dia join lambat sikit. So, setiap itu kawan-kawan yang kita sudah share kita punya itu Facebook Live, kami akan buat satu lucky draw untuk mengkeluarkan 3 buku yang berkaitan dengan financial planning. So, ini adalah English lah, tapi saya ingat ini bukan itu English yang sangat susah, yang simple. Bagaimana kamu tahu ada itu pengetahuan untuk money. Okay? Property Investment Wisdom
hierarchy of money skill, and who say you can be rich working as a 9 to 5 job. Okay, so ini pun buku-buku yang bagus. So lagi, siapa yang sudah subscribe dengan share kita punya itu Facebook, kita pun akan bagi fire extinguisher dengan fire blanket. Okay, kami akan buat lucky draw lah selepas itu event. Okay, so simple. Siapakah Speed Home? So jika sesiapa yang pertama kali kamu dengar kita punya brand, ini Speed Home, itu orang yang tengok itu, yang orang buat ini, yang kecil-kecil itu botak orang ini, itu bos kami punya CEO dan founder. So Speed Home dulu kita panggil kami Speed Rent. Sekarang kami rebrand di itu tahun 2018. So CEO kami Wong Wei Meng, dia start company ini di 2015. Kami rebrand di itu tahun 2019. So kami ialah satu itu one stop itu rental, okay, platform. So ini ialah ini ada numbers yang saya tunjuk di sini. So kamu boleh dapat satu glance lah. So Speed Home actually kita adalah satu platform harta tanah yang paling selamat dengan complete, okay, one stop. So jika kamu ialah tuan rumah, kamu boleh upload kamu punya itu listing, harta tanah punya itu details lah. Okay, tak ada charge. Okay, upload aja. Nanti jika rumah kamu di itu Klang Valley, di area itu Klang Valley, kami akan tolong kamu untuk buka itu rumah anda untuk tunjuk kepada potential tenant. Okay, ini pun kita tak ada charge. Lagi, jika itu tenant dia selepas dia tengok kamu punya rumah, dia visit kamu punya rumah, dia berminat, kami akan buat satu itu full complete punya background check untuk checking. So kita nak pasti rumah itu tenant itu dia adalah good payment master. Lagi, selepas itu tenant dia bayar bulan pertama, dia move in, nanti kami akan provide satu itu online tenancy agreement untuk signing. Lagi kita akan minta itu landlord bagi dia punya itu bulan pertama punya itu sewa untuk membeli satu insurans jika itu tenant dia tak bayar atau itu tenant dia mengotorkan atau dia buat damaging, kita akan complete itu insurans, dia akan protect itu landlord dia punya itu losing. Lagi yang paling normalnya di bukan Speed Home punya platform, kamu panggil satu agent, dia buat itu sewa, pengutipan sewa, dia akan charge you 2-3%. Tapi di Speed Home kami provide servicing ini, tapi kami tak ada charge a single cent untuk itu pengutipan sewa. So apa yang berbeza Speed Home dengan itu platform-platform yang lain? So yang pertama, kami ada itu provide lebih kualiti yang lebih baik untuk tenant, untuk itu landlord. Kami akan guna itu credit scoring checking. Nanti kita akan minta dia punya itu IC, lagi dia punya offer letter, lagi dia 3 bulan punya bank statement untuk make sure itu tenant dia mampu membayar dia punya itu sewa bulan. Lagi kami allow itu landlord dia buat itu direct communication. So itu landlord dia tak payah pass itu work kepada Speed Home, nanti Speed Home pass itu work kepada itu penyewa. Mereka boleh chat di kita punya itu app. Lagi kita ada itu satu yang paling powerful punya itu weapon. Rumah anda jika rent out dengan Speed Home, kamu boleh guna insurance untuk replace itu 2 bulan punya deposit. Especially di sekarang itu ekonomi merosot dalam keadaan sekarang. So ini zero deposit, bukan kita panggil itu landlord gunakan itu zero deposit dengan tak ada itu protection. So apa yang itu penyewa dia tak bayar, penyewa dia utang itu utilities, ini kita punya insurance dia akan compensate itu landlord punya kerugian. Lagi, rumah anda jika di itu Klang Valley, kami akan tolong itu landlord untuk tunjuk rumah dia kepada itu potential tenant. Yang terakhir, kami lagi juga provide itu free rental collection, itu penyewa pengutipan penyewa dengan pengutipan sewa dengan free. So ini yang kita punya itu perbezaan dengan kami punya itu. So ini itu insurance package lah. Insurance kami ada package yang paling tinggi
1 bulan setengah, tapi jika itu tenant dia tak bayar, kami akan bayar dulu kepada itu tuan rumah. Nanti in the meanwhile, jika itu tenant dia dah bayar, nanti dia masih tinggal di kamu punya rumah, kami akan apply itu court order, lagi kami akan bayar sampai dia pindah atau itu tenancy end. So ini 1.5 months, kita panggil extended plus package, yang kita offer, yang package ini yang kamu tak akan cari mana-mana asset Speed Home. Jika kamu ingat, okay, tak apa, saya trust Speed Home punya background check, saya tak nak bagi bayar begitu tinggi punya itu insurance premium, itu 1 bulan. So ini 1 bulan dengan 1.5 bulan actually equivalent to kamu punya itu sewa bulan. Okay, maksudnya jika rumah anda kamu punya itu bulan sewa ialah 1,000, jika kamu nak beli itu extended plus 1,500. Tapi jika kamu punya itu rumah ialah kamu pilih itu basic, maksudnya 1,000 itu insurance fee. Lagi ada 6% SST, lagi RM10. Itu aja. Kita langsung tak ada other charges. Ini only charges. Okay. So sekarang lagi last call. Share Live ini untuk memenangi buku pengurusan kewangan. Okay. So kami lagi ada satu section di minggu depan, Encik Effendi. Okay. Tapi ini nanti saya lagi buat lah. Okay, nanti saya lagi buat itu event. Tapi jika anda telah miss kita punya previous punya itu webinar, mohon tuan-tuan dan puan-puan hari ini kamu boleh pergi kita punya YouTube channel untuk watch untuk menonton kami punya itu replay. Okay, nanti kita pun akan lagi satu lucky draw. Yang paling terakhir last call. So sesiapa hari ini yang kamu tak pernah guna Speed Home tuan rumah di sini, senang aja. Kamu hanya sign up form, nanti saya punya itu klik dia akan share. Kamu sign up form ini, nanti kami akan bagi itu free on time rental coverage dengan free coverage up to 3,000. Okay? Ini memang free. Okay? So ini kita punya itu free upgrade lah untuk kawan-kawan yang tidak pernah guna Speed Home. Hari ini kamu hanya sign up itu form, nanti kamu ada peluang untuk memenangi bukan peluang. Kita akan bagi satu voucher untuk free upgrade insurans anda. Okay, thank you so much. Terima kasih semua yang yang patient untuk dengar saya punya itu penjelasan dengan Speed Home. Okay, so sekarang yang kita virtual clap. Kita akan menjemput kita punya itu speaker hari ini, Encik Roslin, untuk Encik Roslin. Ya, kamu boleh switch on kamera, Encik. Okay, Encik Roslin. Nanti Baik. Okay, Encik Roslin boleh dengar saya ke? Okay, jelas. Dengar tak suara saya? Okay, jika kamu semua orang boleh dengar suara Encik Roslin, sila type 1. Okay, clear. And clear, Encik. Alright, nice. Okay, bagus. Okay, so sebelum event kami start, biar saya untuk buat sikit memperkenalkan Encik Roslin. So Encik Roslin ialah pengarah urusan RS Prestigious Solutions Consultancy. Dia juga satu itu team founder team Pelabur Genius. Dia graduate di itu USM, degree in civil engineering. Dia juga ialah seorang itu Islamic financial planner. Nanti dia graduate di UUM. Dia pengalaman dalam bidang perundingan kewangan. Dia juga ada satu buku namanya Otak Power ASB Financing. So memang kita sangat berbangga untuk menjemput Encik Roslin. Dia datang ke kita punya itu untuk dia sudilah datang ke kita punya Speed Home Ringgit Live Show untuk berkongsi ilmu pengetahuan about itu bagaimana apa yang kamu perlu buat sebelum kamu nak beli rumah. Okay? Ya, tips yang kamu semua orang sudah ready ke? Sudah ready? Nanti saya akan pass stage ini kepada Encik Roslin. Encik Roslin. Alright. Ya. Sekarang Encik Roslin kamu boleh take over saya punya screen. Okay, alright. So just I ambil dekat
tambah tu. Okey. Alright, boleh nampak ke skrin saya? Saya boleh lah. Nanti lagi tunggu kita punya itu. Okay. Okay, sudah boleh nampak skrin Ya. So, Inta, lagi satu itu information, info itu Mr. Rosli. Nanti ada itu soalan-soalan yang mereka tanya. Kita akan compile di satu itu slide lah. Nanti sampai to Q&A sections. Nanti Encik kamu boleh jawab satu by satu lah. Alright, baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat malam pada Mr. Po dan juga audience. Okey, pada malam ni, so terima kasih sekali lagi kerana mengundang saya untuk berkongsi dengan rakan-rakan berkenaan tentang ilmu pelaburan hartanah. Alright. So, sebagai pengenalan dulu, sebab orang kata apa, tak kenal maka tak cinta. Alright. So, tak kenal maka tak cinta. So, malam ni sebelum saya nak share tentang ilmu bukan nak share, saya nak berkongsi tentang ilmu pelaburan hartanah ni, saya nak buat pengenalan sikit lah berkenaan dengan diri saya bagi yang first time jumpa saya ni. Alright. So macam tadilah, saya merupakan pengarah urusan RS Prestige Solution Consultancy, yang mana agensi kami merupakan agensi yang memberi ilmu ataupun berkongsi ilmu berkenaan dengan pengurusan kewangan dan juga pelaburan hartanah. Yang mana yang berminat nak beli rumah ni, dia ada masalah untuk bahagian profil kewangan dia. Jadi kita bantu advice dia untuk cantikkan profil, dan akhirnya kita bantu dia untuk memiliki hartanah yang diorang inginkan lah, sama ada hartanah yang pertama ataupun hartanah yang seterusnya. Right? So di agensi saya kita wujudkan beberapa program lah, contohnya My ASB Mastery untuk bagi pendedahan tentang pelaburan ASB ni. Alright, kemudian Millionaire Apprentice Program ni untuk bagi kaedah-kaedah macam mana kita nak menjana ekstra pendapatan melalui produk-produk kewangan yang kita sediakan. Dan yang ketiga adalah program Syoknya Beli Rumah. Kita fokus kepada macam mana nak bagi ilmu kepada peserta-peserta program kita supaya dia orang melabur hartanah ni dengan lebih yakin lagi. Alright. Dan ini antara program-program yang sebelum ni kita dijemput ke jabatan-jabatan kerajaan dan juga swasta, dan ada juga program-program berbayar yang kita buat untuk berkongsi berkenaan dengan bagaimana nak membantu masyarakat untuk lebih celik berkenaan dengan ilmu pengurusan kewangan. Right? Ini juga, selain tu kita juga ada buat program coaching one to one yang mana kita fokus based on profile semasa klien kita. Kita bantu dia orang, akhirnya untuk bantu dia orang cantikkan kewangan, uruskan hutang, dan akhirnya kalau dia orang ni berminat untuk melabur dalam hartanah, kita bantu dia orang untuk memiliki hartanah mereka yang seterusnya. Okay. So selain pada itu, antara alternatif yang kita berikan kepada klien-klien kita adalah dia orang bebas untuk memilih jenis hartanah yang dia orang inginkan, sama ada dia orang nak subsale, undercon ataupun rumah lelong. Sebab apa? Sebab alhamdulillah saya selain daripada saya juga merupakan pelabur hartanah, saya dah melalui fasa melabur dalam tiga-tiga kategori hartanah ni, dan insyaAllah saya cuba berkongsi daripada pengalaman saya berkenaan platform-platform hartanah yang sesuai berdasarkan daripada profil kewangan semasa tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so ni antara top yang dia sekarang ni lah, yang orang seronok ni adalah melabur dalam rumah lelong ataupun rumah busuk. Sebab apa? Potensi untuk mendapatkan pulangan lebih tinggi. Dan juga selain pada tu, rumah jenis ni kurang untuk orang berebut. Right? So ni antara projek-projek rumah yang kami bantu student-student ataupun peserta program Syoknya Beli Rumah kami, yang mana kita ambil rumah lelong ataupun rumah busuk yang ditinggalkan dan kita cantikkan macam ni supaya klien dapat beli rumah tu dengan harga yang lebih murah dan mampu milik. Right? Dan ni rumah seterusnya, kemudian kita cantikkan macam ni. Okay? Then alright. So malam ni kita nak pergi kepada salam ni. Saya actually untuk pelaburan hartanah ni, dia ada banyak topik sebenarnya yang orang selalu tanyakan pada saya. Okay? So malam ni disebabkan kalau banyak topik dengan kekangan masa yang ada, apa yang saya nak kongsikan malam ni adalah topik-topik yang biasanya orang kita ni minat nak tahu, especially bagi beginner-beginner ataupun orang-orang yang nak mula melabur dalam hartanah. Right? So antaranya dia orang nak tahu, okay, bila dia orang nak start melabur dalam hartanah ni, apa jenis-jenis rumah yang ada dan rumah ni apa kelebihan dan juga kelemahan dia. Right? So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni antara 3 jenis rumah yang ada yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pertimbangkan untuk melabur. Yang pertama sekali kita panggil sebagai rumah subsale. Alright? So rumah subsale ni
kalau dalam bahasa yang lebih mudah adalah rumah second hand, right? Rumah second hand. Kemudian yang kedua dia adalah rumah second hand, rumah subsale. So rumah second hand ni apa kelebihan dia yang pertama sekali? Kelebihan dia adalah rumah subsale ni rumah yang dah ada depan mata kita. Alright? So maksudnya kita dah tengok rumah tu, kita dah boleh sentuh, kita dah boleh feel dia dulu, alright? Then kebanyakan orang dia suka rumah subsale ni sebab apa dah ada depan mata. Alright? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia apa kelebihan rumah subsale ni adalah rumah jenis subsale ni adalah rumah yang biasanya kita boleh dapat lebih murah daripada market value. Alright? Okay, so kita boleh dapat rumah lebih murah, nama pun second hand. Alright? Kalau if kita nak compare dengan rumah baru. Alright? Dan yang ketiga dia adalah kalau kita bijak sikit, alright, kita pandai berbincang dengan owner ataupun rent yang menguruskan rumah tu, kita boleh dapat extra cash dan lebih best adalah kita boleh beli rumah tanpa modal. Okay, so kalau tanpa modal tu dia spesifik sikit. So nanti insyaAllah di akhir sesi ni mungkin Mr. Poh ataupun staff daripada Speed Home akan share link Telegram saya. Dekat situ saya ada sharekan tips-tips, antara tips-tips macam mana kita nak beli rumah tanpa modal. Okay, itu yang saya ceritakan adalah kelebihan. Maksudnya kat sini kita ada kaedah macam mana you beli rumah subsale dan you boleh dapat extra cash. Yang mana extra cash daripada rumah subsale yang you beli ni, you boleh gunakan untuk tutup hutang-hutang jahat. Maksudnya hutang-hutang yang tak ada peningkatan nilai. Okay, itu kelebihan rumah subsale. Cuma kelemahan rumah subsale ni adalah apa? So rumah subsale ni biasalah rumah second hand. Bila rumah second hand, rumah orang dah duduk. Okay, so biasanya apa yang you perlu buat adalah mungkin rumah yang you beli ni you kena repair. Dan cost repair tu you kena estimate lah. Kita takut kalau you beli rumah subsale bawah market value tapi last at the end dia repair lebih mahal daripada market value rumah tu. Jadi yang tu antara kelemahan dia. Okay, so subsale apa kelebihan dan kelemahan. Seterusnya kita pergi kepada rumah baru. Okay, rumah baru ni adalah rumah, kalau dalam bahasa mudah dia adalah rumah, contoh kita panggil rumah undercon. Alright, so rumah undercon. So rumah undercon ni apa kelebihan rumah undercon pula? Alright, so rumah undercon ni biasanya orang suka beli sebab rumah baru. Okay, dalam bahasa yang mudah rumah koyak plastik. Alright, so bila rumah koyak plastik ni, okay, so apa kelebihan dia adalah nombor satu, biasanya rumah-rumah undercon ni dia punya booking fee dia rendah. Right, booking fee dia rendah. Maybe you just perlukan 500 atau RM1,000 saja untuk booking rumah tu. Okay, kemudian yang kedua dia bila you bayar you tak perlu bayar full rumah tu sebab dia ada ikut progress payment. Okay, maksudnya contoh kalau sebulan you perlu bayar 1,000, awal-awal bila dah lulus semua tu you tak perlu bayar 1,000 pun, you bayar ikut progress based on apa yang dah ditetapkan oleh bank. Right, kemudian yang ketiga dia bagus dia rumah-rumah baru ni. Biasanya kalau kita tengok trend sekarang ni banyak rumah-rumah baru yang dia orang offer cash rebate ataupun dia orang bagi free gift. Okay, ada rumah yang dia orang bagi hadiah perabot, furniture, barang-barang kelengkapan elektrik. Okay, which is kalau yang baru beli ni baguslah untuk you. You just boleh walk in, masuk saja, orang kata cuci kaki je just suruh masuk. Okay, cuma kelemahan rumah baru ni ataupun rumah undercon ni adalah kita risau apa? Pertama sekali adalah kita takut kalau developer bankrupt. Contoh itu yang paling takut. Okay, dan saya sendiri ada pengalaman saya beli rumah undercon yang mana projek tu terbengkalai disebabkan ada masalah dengan developer dan akhirnya sampai sekarang belum gerak lagi. Okay, so yang tu yang kita risau kalau kita beli rumah baru. Dan yang kedua, kelemahan yang kedua adalah untuk rumah baru ni kita perlukan kesabaran lah sebab kadang-kadang dia perlu ambil masa 2 tahun atau 3 tahun untuk disiapkan. Jadi macam saya bagi tahu tadi juga, tengok balik atas matlamat tuan-tuan dan puan-puan bila nak beli rumah nanti, dan tuan-tuan suitkan nak beli rumah jenis mana. Okay, itu rumah yang kedua. Yang ketiga adalah rumah jenis lelong. Okay, so rumah untuk lelong ni kalau dalam bahasa muda rumah yang bank sita ataupun rampas bila owner dia gagal buat pembayaran lah, minimum 3 bulan biasanya dia dah boleh masuk arahan untuk lelongan. Tapi of course lah dia tak semudah 3 bulan tak bayar terus dilelong, dia akan lalu prosedur-prosedur lain yang notis kepada pemilik sehingga last kali kalau tidak mendapat kerjasama daripada pemilik rumah ni, then dia akan masuk kepada court dan akhirnya rumah tu akan dilelong. Okay, so kelebihan apa rumah lelong ni? Kelebihan rumah lelong adalah orang suka beli rumah lelong ni sebab potensi untuk mendapat harga yang lebih murah. Okay, sebab tu orang suka beli rumah-rumah lelong ni. Dan kalau you nasib baik, you boleh dapat rumah lelong kadang-kadang tu yang belum pernah orang duduk lagi pun. Okay,
you boleh dapat rumah yang baru, rumah yang cantik. Kalau itu dari segi positif part dia. Dari segi negatif part dia, kalau contoh ada setengah-setengah rumah lelong ni yang you beli, you tak boleh masuk tengok dalam rumah. Okay? So kalau you beli, luckily rumah tu okay, then you dapat untung yang lebih besar lah. Okay? Tetapi kalau you beli rumah tu tiba-tiba you tak boleh masuk, you masuk dalam rumah, tengok dalam rumah tu lagi banyak kos yang you perlu untuk repair. Kita takutlah sekali bila you total up kos untuk repair, dia akan jadi harga lebih mahal daripada you beli saksi ataupun rumah baru. Itu yang ketakutan kita. Okay? Alright. Itu adalah untuk jenis-jenis rumah saksi, rumah lelong dan rumah baru. So kita kena pasti dulu yang pertama sekali. Sebelum kita nak beli rumah, kita kena tahu jenis-jenis rumah yang ada. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua dia. Okay? Masalah yang kedua yang banyak orang PM saya adalah bila kita nak beli rumah, pendapatan tak banyak. Rumah yang macam mana yang kita sesuai. Alright. So rumah yang macam mana yang sesuai. So bagi saya secara peribadi, bila kita nak beli rumah, sebelum kita melihat kepada jenis rumah yang kita nak beli, kita perlu melihat pada kemampuan kita untuk memiliki rumah tu dulu. Okay, kita kena tengok dulu kekuatan kewangan kita. Adakah kita mampu untuk membayar installment rumah yang bakal kita beli nanti? Okay, jadi contoh katakanlah kita mampu untuk bayar installment sebulan RM1,000. So dalam RM1,000 ni kita ada kemampuan untuk membeli rumah lelong sebenarnya. Kita boleh bayar juga installment untuk rumah subsale. Kita boleh bayar juga installment untuk rumah baru. So point apa yang saya nak tekankan kat sini adalah dia bukan berkenaan pendapatan banyak ataupun tak banyak bila kita nak beli rumah. Kita perlu kenal pasti dulu kekuatan kewangan kita sebelum kita nak beli rumah. Once kita dah tahu kekuatan kewangan, barulah kita tetapkan jenis rumah macam mana yang kita nak beli. Okay? That's why penetapan matlamat tu penting bila kita nak beli rumah. Okay? So kita kena tetapkan beli rumah. Kemudian bagi saya selalunya kalau contoh awal-awal ni kita ada rumah impian yang kita nak beli. Tetapi kewangan kita tak okey. Jadi apa yang saya selalu suggest pada student-student saya ataupun peserta-peserta program Syoknya Beli Rumah saya adalah you beli dulu rumah yang penting at least ada orang panggil keperluan asas sudah ada. At least ada 3 bilik dan 2 bilik air. Itu dah cukup. You beli dulu, you duduk dulu. Maybe you bayar dalam tempoh 3 ke 5 tahun. Selepas 3 ke 5 tahun, bila ada peningkatan harga, you ada 2 option yang boleh buat. Sama ada you jualkan rumah tu, keuntungan daripada rumah tu you top up untuk deposit rumah impian you. Itu yang pertama. Yang kedua, maybe you tak mau jual rumah tu. Okay, you nak labur ataupun nak buat untuk pelaburan, you boleh refinance rumah tu, dapatkan income ataupun dapatkan cash daripada refinance tadi untuk deposit rumah impian you. So that's why kita nak beli, nak melabur dalam rumah tak perlu bermula besar. Yang penting kita bermula dulu. Alright? Okay, so that's why macam saya beritahu tadi, tetapkan dulu, kenal pasti kekuatan profil kewangan kita dulu. Dan selepas kita dah tahu, barulah kita pilih rumah yang mana satu yang kita nak. Alright? Kemudian, yang seterusnya, persediaan yang kita perlu ada sebelum kita nak beli rumah. Okay, so berbalik pada slide yang sebelum tadi, yang apa yang saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, bila kita nak beli rumah, nombor satu, persediaan yang paling penting sebelum kita nak tengok company tu stabil ke tak stabil ke, okay, bank nak filter kita, nombor satu adalah kita perlu ada kekuatan kewangan yang bagus dulu. Okay, kita perlu ada persediaan kewangan yang bagus dulu. Kita tak nak hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan sekadar mampu untuk menyediakan deposit. Kita perlu ada kekuatan ataupun kemampuan untuk apa? Untuk kita nak bayar juga installment bulanan tu tuan-tuan dan puan-puan. Right? So that's why nombor satu, persediaan yang paling penting adalah persediaan kewangan. Tuan-tuan dan puan-puan kena tengok, kalau nak beli rumah RM1,000 bayar sebulan, apa yang saya selalu suggest pada student saya adalah saya akan filter dulu bila dia orang PM saya nak beli rumah. Katakanlah dia baru nak start menyimpan, kalau dia belum lagi ada kekuatan untuk menyimpan, biasanya saya akan suggest dia untuk cuba create disiplin menyimpan terlebih dahulu. Okey, buat yang Bumi Putra ataupun bahasa Melayu yang biasanya jumpa dengan saya ni, kalau dia masih ragu-ragu sama ada dia mampu menyimpan ataupun tak, biasanya saya akan suggest dia untuk melabur dalam SB financing terlebih dahulu. Okey, maksud dia dekat sini dia melabur untuk tempoh maybe setahun, create dulu disiplin menyimpan, after 1 year selepas dia dapat dividen, gunakan kaedah rolling dividend untuk membayar CJSB tadi.
kemudian dia gunakan komitmen yang dia bayar tiap-tiap bulan tu untuk membayar installment rumahnya yang seterusnya tu. Alright, yang dia nak beli nanti. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, katakan lepas after 1 year dia tak nak teruskan ASB tadi, dia boleh cancel ASB tadi, kemudian dia boleh gunakan keuntungan daripada pelaburan ASB untuk deposit rumah yang dia ingin belikan. Tapi apa yang penting kat sini adalah dalam tempoh setahun tadi dia dah ada kekuatan kewangan ataupun disiplin untuk menyimpan sebagai persediaan untuk dia membayar installment rumah yang bakal dia beli nanti. Okay, so that's why kalau dia datang kat saya tengok, saya dah filter dia punya kewangan, saya nampak kekuatan kewangan dia okay, then saya akan terus advise dia untuk beli rumah. Okay, itu yang pertama, persediaan kewangan. Kemudian yang kedua dia, lepas kita dah bersedia dari segi kewangan. Nombor 2, kita kena tengok pula adakah bank bersedia untuk menerima kita. Okay, so that's why kita kena filter pula kelayakan kita. Dan saya suka advise kepada student-student saya ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang berhajat nak beli rumah ni adalah bila nak beli rumah nanti, jangan beli rumah yang kita mampu. Okay, jangan beli rumah yang kita layak pinjaman, tapi beli rumah yang kita mampu. Maksud saya dekat sini macam ni. Maybe bank check you layak untuk beli rumah harga 400,000 sebulan lebih kurang installment RM2,000, tapi you hanya mampu menyimpan sebulan 1,000 sahaja. So belilah, nasihat saya adalah belilah rumah ikut kemampuan simpanan you, bukan berdasarkan kepada maksimum kelayakan. Sebab saya perhatikan ramai hari ni, kalau sebelum ni saya masuk dalam hartanah lelong, saya perhatikan ramai especially budak-budak muda hari ni yang rumah dia orang baru bayar tak sampai setahun dah kena lelong. Sebab apa? Sebab masa beli dia orang banyak dipengaruhi oleh emosi berbanding dengan orang kata ilmu dalam pelaburan hartanah ni. Okay, so that's why bila nak beli sangat-sangat penting untuk kita tetapkan juga objektif pembelian kita. Okay, yang pertama tadi buat persediaan kewangan, kemudian yang kedua semak kelayakan, nombor 3 tetapkan objektif. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan beli rumah tu untuk apa? Untuk nak disewakan, okay, ataupun beli rumah tu untuk nak beli ataupun nak flip, ataupun beli untuk simpan untuk persaraan, ataupun beli untuk cash flow. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan perlu tetapkan dulu matlamat dia, baru kita hunting untuk hartanah yang kita nak beli nanti. Okay, kemudian kita kena jelas dengan prosedur macam mana nak beli rumah. Dan yang ni sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan sekadar ambil tahu dulu. Okay, sebab tu saya suka advise bila kita nak melabur dalam hartanah, jangan serah bulat-bulat semua kepada cakap-cakap orang. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat adalah buat persediaan juga, kena study juga apa prosedur-prosedur yang perlu tahu sebelum kita nak melabur dalam hartanah. At least tahu dulu step by step. Tetapi kalau tak tahu juga, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tengok banyak perunding-perunding hartanah yang ada di pasaran, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan khidmat nasihat pada diorang juga. Okay, then survey juga. Okay, kalau kita tengok bagi yang first time nak beli rumah ni, sekarang ni banyak kerajaan sediakan skim-skim rumah pertama aku untuk menggalakkan pemilikan hartanah golongan muda dan belia ni. So tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh buat sedikit survey, ataupun kalau tak buat sedikit survey pun macam kata sekiranya menggunakan khidmat daripada rent. Okay, kiranya menggunakan khidmat daripada rent, tuan-tuan dan puan-puan boleh minta advice daripada diorang untuk dapatkan skim rumah pertama ni. Okay, ada macam saya sendiri pun saya banyak advice untuk macam mana membantu peserta-peserta kami ni untuk beli rumah tanpa modal. Maksudnya sekiranya ada modal, maybe modal tu boleh dilaburkan ke platform-platform pelaburan yang lain. Okay, contohlah katalah beli perlu keluarkan modal, tapi kita bantu untuk beli tanpa mengeluarkan modal. Jadi gunakan modal yang dah ready tu untuk melabur di platform-platform pelaburan yang mana boleh bantu boostkan simpanan tu dan akhirnya membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk melansaikan hutang rumah tu dengan lebih cepat. Okay, yang tu antara alternatif yang kita boleh kata, ataupun gunakan modal tu sebagai booster untuk membeli rumah tuan-tuan dan puan-puan yang seterusnya, sama ada rumah untuk impian ataupun rumah pelaburan kita yang seterusnya. Okay, dan jangan lupa untuk dapatkan khidmat nasihat juga daripada perunding-perunding kewangan, ataupun jangan lupa juga untuk tambah knowledge sebelum kita nak membeli rumah ni, supaya kita tak buat kesilapan yang boleh mengundang kepada kita rasa rugi bila kita nak beli rumah nanti. Alright, so ini adalah persediaan yang tuan-tuan dan puan-puan perlu sediakan sebelum nak beli rumah. Right, okay. Dan seterusnya, bila kita nak beli rumah ni, orang takut nak beli rumah ni sebab orang cakap rumah sekarang ni mahal. Okay,
Bila rumah ni mahal, mestilah nak keluarkan kos yang tinggi. Okay, so sebenarnya bila beli rumah ni dia ada banyak kaedah yang kita boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk beli rumah tanpa modal sebenarnya. Tetapi bila kita nak melabur, nama pun melabur, okay, walaupun kita ada metod tanpa modal, tetapi saya selalu suggest persediaan kewangan sangat-sangat penting. Bermaksud dekat sini, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak beli walaupun tak perlukan modal, standby juga. Sebab apa? Itu sebagai komitmen tuan-tuan dan puan-puan dan juga sebagai persediaan untuk beli rumah. Okay, so ni antara general, dan saya sendiri pada masa saya beli rumah pertama saya dulu pun saya mengeluarkan modal juga. Sebab masa tu saya tak belajar tentang ilmu pelaburan hartanah ni. Jadi first house saya beli mengeluarkan modal juga. Selepas tu rumah yang seterusnya, alhamdulillah saya beli tanpa keluarkan modal, dan kebanyakan dia adalah dapat cash lagi bila kita beli. Okay, which is benda tu kita kongsikan dalam program Syoknya Beli Rumah, dan juga saya banyak share juga dalam channel Telegram saya. Nanti mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh join juga untuk sama-sama ambil ilmu kat situ. Okay, so secara general dia, bila kita nak beli rumah, apa kos-kos yang terlibat yang kita kena get ready ataupun standby. Okay, so yang pertama sekali adalah wang deposit. Okay, so wang deposit. Wang deposit ni biasanya minimum at least tuan-tuan dan puan-puan perlu sediakan antara 3.18 hingga 10%. Okay, 3.18 ni maksud dia apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan menggunakan khidmat agent ataupun perunding hartanah, biasanya charge dia antara lebih kurang 3.18. So biasanya charge ni owner akan request dulu. Okay, so ataupun satu lagi kena standby 10%. 10% ni maksud dia apa? Kita risau kalau disebabkan scoring, walaupun dia nak beli rumah yang pertama tapi buyer ni scoring dia tak okey, loan hanya lepaskan 90% sahaja loan. Jadi bila lepas 90%, so additional 10% tuan-tuan dan puan-puan perlu top up duit sendiri. So that's why at least standby dulu 10%. Kalau loan lepas 100%, alhamdulillah. Kalau tak lepas, kurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan dah ada duit untuk book dulu rumah tu, kita takut terlepas kat orang lain. Alright, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia adalah duty stamp. Okay, so good news adalah duty stamp sekarang ni untuk rumah pertama waive. Maksud dia tak kena. Okay, cuma based on last year ada penambahbaikan sikit, okay, daripada kerajaan berkenaan duty stamp. Kalau sebelum ni duty stamp dia waive untuk rumah pertama bagi rumah yang bawah 300,000 sahaja. Okay, tapi sekarang ni dia dah naikkan hingga ke 500,000. So untuk rumah pertama bawah 500,000 tak perlu duty stamp. Okay, kemudian yang ketiga dia adalah, yang pertama tadi wang deposit. Okay, kemudian yang kedua stamp duty. Kemudian yang ketiga adalah yuran guaman. Okay, yuran guaman ni biasanya lah kita boleh ambil lebih kurang 5% kita ambil. Okay, 5% biasanya kalau ikut pengalaman saya normally dia bawah pada 5% lah. Tetapi 5% tu saya ambil yang maksimum. Okay, kemudian yuran valuation, okay, untuk kos jurunilai. Yang keempat, kemudian yang kelima dia insurans rumah. Okay, so untuk insurans rumah ni bergantung juga pada tuan-tuan dan puan-puan. Ada setengah dia terus nak ambil under MRTT, okay, ambil dalam loan tu. Okay, ada setengah tu kalau dia beli rumah untuk pelaburan, biasanya dia suka ambil takaful, dia tak nak ambil dengan bank, dia ambil kat luar, dia ambil MLTT. Okay, tu minimum 5 tahun pun dah boleh ambil. Okay, cuma kenapa tuan-tuan dan puan-puan kena standby juga insurans untuk rumah ni, sebab andai kata tuan-tuan dan puan-puan beli rumah yang mana tuan-tuan dah beli pada usia yang agak berumur, kemungkinan bank tak dapat cover 100% nilai takaful tu. So kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan perlu tambah juga amount tu berdasarkan daripada limit yang tak dapat di-cover oleh pihak bank, which is benda tu nanti banker akan advise tuan-tuan dan puan-puan balik bila perlu. So bila perlu tambah dan berapa yang perlu tambah. So that's why penting untuk tuan-tuan dan puan-puan perlu standby juga, okay, budget untuk insurans rumah ni. Okay, dan seterusnya kalau kita beli, let's say lah tadi kita beli subsale ataupun lelong, okay, rumah tu dah tak okay, dah rosak dan perlu renovation. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu juga standby duit juga untuk apa? Untuk pengubahsuaian rumah ataupun renovation. Dan last sekali yang ketujuh adalah RPGT ataupun Real Property Gain Tax. Okay, so ataupun cukai keuntungan harta tanah.
Okay, dan good news juga untuk sebelum ni seumur hidup sekali kita boleh waive untuk hartanah kalau yang kita nak jual. Okay, tapi sampai hujung tahun ni kerajaan bagi kelonggaran untuk 3 rumah kita, okay, yang kita nak jual tak kena cukai hartanah ni. Okay, cukai keuntungan hartanah ni tak kisah any amount sampai hujung tahun ni. So that's why kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok tahun lepas tahun ni ramai yang ambil peluang untuk jual rumah mereka ataupun flip untuk invest ke rumah impian ataupun invest ke rumah yang lagi besar. Sebab apa? Dia orang cuba manfaatkan kelebihan yang kerajaan berikan sehingga hujung tahun ni. Okay? So itu adalah senarai kos beli rumah yang basic yang perlu tuan-tuan dan puan-puan tahu. Okay? Then next. Okay? Selepas kita dah tahu kos yang terlibat, kita nak start masuk kepada hunting rumah. Okay? So bila kita nak hunting rumah, kita nak pilih rumah macam mana yang kita perlu pilih tuan-tuan dan puan-puan? Back to basic tadi, tengok matlamat dulu. Tuan-tuan dan puan-puan beli rumah ni adalah sama ada untuk duduk ataupun untuk pelaburan. Tetapi secara overview dia, bila kita nak beli rumah ni, kita perlu pastikan rumah yang kita nak beli ni adalah rumah yang evergreen. Evergreen ni bermaksud bukan sekadar kita saja selesa. Katakanlah lepas ni bila gaji kita meningkat, taraf hidup kita meningkat, income kita semakin meningkat. So mungkin kita nak upgrade kepada rumah yang lebih selesa dan besar. Jadi kemungkinan time tu, let's say kita tak nak jualkan rumah tu, kita nak sewakan. So paling basic, paling penting kita kena pastikan rumah ni ada keperluan asas bagi semua orang supaya dia boleh duduk kat situ. Okay, ada macam saya beritahu tadi lah, biasanya rumah-rumah yang kita nak ni kalau macam kita sendiri, kita nak beli rumah, apa yang kita nak? Of course kita nak rumah yang dekat dengan kemudahan asas seperti hospital, sekolah. Kemudian apa lagi? Of course kalau kita bekerja ni kita nak rumah-rumah yang maybe dekat dengan tempat kerja kita. Okay? Kita nak dekat dengan tempat kerja kita. Itu yang ketiga. Kemudian seterusnya kita nak juga, okay, jarak ke tempat kerja tu selain pada dekat, kita nak juga kejiranan yang baik. So that's why bila sebelum beli rumah, biasanya apa yang kita akan buat adalah kita akan survey dulu. Okay, environment dekat situ, kita pergi duduk, kita pergi ronda dekat kawasan rumah yang kita nak beli tu. Kita tengok okay ke tak kalau kita nak duduk dekat situ. So that's why kejiranan juga memainkan peranan. Dan seterusnya kita nak pastikan juga kawasan yang kita duduk tu selamat. Selamat ni maksudnya kita cuba pilih kawasan-kawasan yang bebas jenayah. Okay, yang tu kita boleh buat sedikit homework sebelum nak beli. Cuba pergi survey dulu. Okay, kawasan ni kawasan black area ataupun tak. Okay, sebab apa? Sebab macam saya beritahu tadi, bila kita duduk, one day kita nak berpindah, kita nak orang lain sewa. Kalau kawasan tu kita sendiri pun tak nak duduk, macam mana kita nak sewakan nanti? Alright? Kemudian kita pastikan juga kawasan tu akses dia ada dekat dengan jalan utama, dia ada dekat dengan lebuh raya, dan paling penting sekali hot market. Hot market ni maksud dia nilai kita cuba survey dulu, okey, kenaikan harga pasaran hartanah dekat kawasan dekat sekeliling hartanah yang kita nak beli tu. Dan insya-Allah kalau kita tengok dekat situ dia memenuhi semua kriteria yang kita nak tadi, okey, kemungkinan rumah tu boleh jadi hot. Macam saya ada melabur dalam beberapa property sebelum ni. Bila saya niatkan rumah tu untuk disewakan, that's why saya tetapkan dulu objektif dia. Bila pelaburan ni kita tengok, kita pergi survey dulu sebelum nak beli kat kawasan tu. Biasanya cara nak survey ni, okay, cara yang paling mudah maybe kalau tuan-tuan dan puan-puan nak beli rumah dekat satu kawasan tu, yang ni apa yang guru saya ajarkan dulu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba buat dummy dulu. Ambil satu rumah dekat kawasan yang nak beli tu, cuba iklankan rumah untuk disewa. Cuba tengok, ramai ada permintaan, ramai ada PM yang masuk dekat tuan untuk nak sewa rumah tu. Kalau ramai banyak PM yang masuk untuk nak menyewa rumah tu, maksud dia rumah tu memang hot. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh pertimbangkan untuk membeli rumah tu. Tak kisahlah sama ada untuk duduk ataupun untuk pelaburan nanti. Alright? Yang tu antara tips yang saya boleh share macam mana untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memilih lokasi rumah yang okey. Alright? Next, seterusnya. Masalah yang mungkin ada bila nak beli rumah dan cara nak elak masalah tu, okey? So, macam saya bagi tahu tadi, kalau kita tengok daripada yang awal tadi, rumah saya sharekan tentang rumah baru, saya share tentang rumah
subsale, rumah baru, rumah subsale dan juga rumah lelong. So kalau tengok dekat situ, saya ada share tiap-tiap rumah ni pun ada kelebihan dan ada juga kelemahan dia. Okay. So point apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini adalah sangat-sangat penting bila kita nak beli rumah. Masalah ni bila kita akan dapat elokkan bila kita buat persediaan kewangan dan juga persediaan ilmu yang bagus dan betul. Maksud bagus dan betul kat sini maksudnya macam ni. Contoh kita nak beli rumah. Okay. Bila kita nak melabur dalam rumah, cuba ada dekat circle-circle kawan-kawan kita yang dah melabur ataupun dah beli rumah. Okay. So tanya, minta pendapat dia orang. Sebab apa hari ni bila nak melabur jangan ikut semata-mata kepada contoh satu sumber sahaja. Maybe you nak beli, you tak nak, contoh tak nak gunakan khidmat perunding hartanah, you beli sendiri direct dengan owner. Okay, then you pergi tanya owner cerita kelebihan-kelebihan, you rasa dah betul, you terus beli. No. Okay, apa yang terbaik adalah cuba buat kajian pasaran juga dekat tempat tu. Okay, dan cuba minta nasihat juga daripada kawan-kawan yang dah melabur dalam hartanah supaya dia boleh advise you untuk elak daripada you ditipu ataupun buat kesilapan-kesilapan yang tak sepatutnya you buat dalam pembelian ni. Okay, so that's why macam saya kata tadi, jangan percaya bulat-bulat pada satu sumber saja. Buat sedikit kajian pasaran, rujuk pada pakar ataupun pada mentor kalau you ada mentor yang you boleh follow, ataupun berkawan ataupun berada dalam circle-circle pelabur-pelabur hartanah ni supaya you dapat meminimumkan risiko dalam pelaburan. Okay, dan hari ni tuan-tuan dan puan-puan, suka saya nak beritahu dekat sini, rumah adalah antara platform pelaburan yang menguntungkan dan dia juga boleh jadi platform pelaburan yang merugikan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak melabur dan tak buat persediaan kewangan dan juga ilmu yang betul. Saya pernah jumpa kawan saya yang berjaya melangsirkan hutang dia dalam tempoh yang singkat hanya dengan melabur dalam hartanah. Yang mana cash daripada rumah yang dia beli, dia dapat langsirkan hutang-hutang jahat dia, kemudian dia flip semula rumah tu. Last sekali, rumah yang dia jual tu bawa sekali bersama-sama hutang jahat yang dia pernah buat. Dan saya juga pernah ada kawan-kawan yang terpaksa blacklist namanya disebabkan rumahnya tak mampu bayar dan terpaksa dilelong. So point kat sini apa nak beritahu, dua-dua beli rumah yang sama tapi satu membawa impact yang positif, kalau satu lagi bawa impact yang negatif. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Perbezaan adalah daripada persediaan kewangan dan juga persediaan ilmu. Okay, so that's why masalah dekat mana-mana pun ada. Bila nama pelaburan, risiko tetapkan. Saya tak pernah jumpa lagi satu platform pelaburan yang tak ada risiko dalam pelaburan. Okay, cuma risiko pelaburan boleh direndahkan dengan ilmu bila kita ada ilmu. Right? Okay, then next. Okay. Okay, so last. Okay, cepat juga malam ni ya. So 9.20. Okay. So last topik yang saya nak share, okay, dah ada rumah tapi nak melabur lagi. So apa nasihat? Okay, so apa nasihat dia? Okay, so bagi yang nak melabur lagi, okay, saya suka tekankan kat sini adalah bagi yang dah ada rumah, apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan adalah sebelum nak beli rumah yang seterusnya, kenal pasti dulu kenapa tuan-tuan dan puan-puan beli rumah. Okay, macam saya dulu, bila saya melabur dalam hartanah, kenapa saya pilih, okay, saya ada melabur juga dalam unit trust, dalam ASB, alright, dalam saham, dan juga platform-platform pelaburan yang lain. Tetapi kenapa saya lebih gemar untuk melabur dalam hartanah walaupun orang cakap melabur dalam hartanah ni berisiko. Duit jadi batu katanya, alright, tapi saya suka melabur dalam hartanah. Sebab apa? Sebab masa saya attend satu course untuk blueprint kewangan dulu, saya tengok kebanyakan pelaburan yang saya dah join ataupun kawan-kawan saya dah join, most of pelaburan adalah memerlukan saya mengeluarkan modal sendiri untuk membayar ataupun untuk menyimpan ataupun untuk melabur. Tetapi apa best part dalam hartanah ni adalah tuan-tuan dan puan, kita boleh pindahkan beban simpanan kita tu kepada penyewa kita. Contoh, tuan-tuan dan puan beli hartanah bernilai RM1,000. Okey. Tuan-tuan dan puan ada tiga situasi yang mungkin tuan-tuan dan puan boleh hadapi. Pertama sekali situasi yang paling best adalah tuan-tuan dan puan bayar contoh dekat bank sebulan RM1,000. Tuan-tuan dan puan dapat cash flow daripada sewaan RM1,500. So maksudnya cuba bayangkan kalau satu rumah tuan-tuan dan puan boleh dapat extra RM500. Cuba bayangkan kalau ada 5 buah rumah. Tuan-tuan dan puan dah easily boleh dapat antara RM2,500 sebulan. Itu sisi indah dia.
Okey. Kemudian yang kedua dia adalah tuan-tuan dan puan-puan beli equal saja. Bayar dekat bank 1,000, penyewa pun bayarkan 1,000. Okey. So kalau dekat situ pun okey apa? Kita beli rumah atas nama kita tapi orang tolong bayarkan. Seolah-olah dia tolong simpan sebulan 1,000 dekat kita. Okey. Dan senario yang ketiga, yang ni yang kebanyakan orang takut nak melabur dalam hartanah. Bayar dekat bank 1,000 tapi contoh sewaan 700 ya. Maksud dia bleeding 300. Jadi berbalik pada tadi, macam saya kata juga, kalau tuan-tuan dan perempuan nak melabur ni tak ada kekuatan kewangan, melabur mengharapkan kepada penyewa saja untuk bayar, bila bulan tu tak ada penyewa ataupun penyewa keluar, tuan-tuan dan perempuan akan suffer, akan struggle. Tetapi kalau contoh nak beli rumah sebulan 1,000, tiap-tiap bulan tuan-tuan dan perempuan layak memang ada kemampuan untuk menyimpan tiap-tiap bulan 1,000. So dia takkan jadi masalah. Okey, sebab apa? Contoh kalau selama ni kalau macam situasi yang ketiga tadi, sewa 1,000, tiap-tiap bulan bayar kat bank 1,000, penyewa bayar 700 je sebulan. Tuan-tuan dan perempuan perlu tambah 300. Bagi orang yang tak ada kekuatan simpanan ataupun tak ada persediaan kewangan ni, dia akan rasa ruginya RM300 nak kena bayar. Itu sebuah rumah. Kalau ada 5 buah rumah dah kena bayar 1,500. Okey? Bagi tak ada kekuatan kewangan. Tapi bagi orang yang ada persediaan kewangan, dia akan fikir macam ni. Aku bayar tiap-tiap bulan 1,000, so penyewa dah bayarkan 700, aku just perlu tambah 300 je. So 700 extra yang dia berjaya jimatkan tu, dia boleh gunakan untuk simpan ataupun sebagai modal untuk boost beli rumah yang seterusnya. Right? So that's why bila nak beli rumah, macam saya bagi tahu tadi, penting untuk tetapkan matlamat dulu. Kenapa you nak melabur dalam hartanah? Bila you tetapkan matlamat, okey, contoh saya nak beli rumah, okey, saya target contoh 2 buah rumah ni saya beli after 25 years, dia compounding, nilai dia dah jadi time tu kalau 250 contohlah dia jadi 500,000. Kalau 2 buah rumah saya dah ada 1,000,000. So by right masa umur persaraan nanti, time tu saya pilih, you nak macam mana. Sama ada rumah tu dah habis bayar, contoh you makan sewaan bulan-bulan daripada rumah yang dah habis bayar. Ataupun you tak nak pening kepala, you nak jualkan rumah tu sebab you tak nak fikir lagi tentang penyewa lari, bil tertunggak, rumah rosak, komplain daripada penyewa, you tak nak pening kepala dah masa tu sebab you nak bersara tenang, you jualkan rumah tadi, cash yang you dapat 1,000,000 tadi, maybe you letakkan dekat platform pelaburan yang boleh bagi contohlah return 10%. So you akan ada 100,000 every year, then you divide by 12 bulan, then you boleh dapat some amount untuk sebagai pension you, even you tak bekerja government. Right? So that's why penting untuk kalau you nak beli rumah lagi, you kena kenal pasti dulu kenapa you nak beli rumah, apa game plan bila you nak beli rumah. Okay? So contoh kalau you bercadang main dengan family, maksud dia wife you nak gunakan proxy dia sekali untuk melabur. Siapa yang nak jadi goalkeeper, siapa yang nak jadi striker, siapa yang nak membeli rumah, siapa yang nak pass, siapa yang nak pegang rumah tu. So that's why sangat-sangat penting untuk you kena kenal pasti dulu strategi bila you nak melabur dalam hartanah. Sebab dalam hartanah ni melabur, ada orang beli hartanah untuk apa? Macam saya kata tadi, dia beli, dia terus nak flip, dia nak cash flow untuk selesaikan hutang. Okay, sebab saya pernah jumpa dengan student saya yang dia kata dia tak minat pun melabur dalam hartanah, tetapi dia melabur juga sebab dia nak settle hutang. Jadi dia beli rumah, dia flip, dapat keuntungan tu, dia selesaikan hutang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia, macam saya kata juga tadi, you beli rumah tadi, you nak buat untuk cash flow. Okay, you nampak kawasan-kawasan yang hot, maybe you bayar sebulan 1,000, you boleh sewakan 1,500, you dapat extra cash flow. Okay, so ada juga yang beli rumah sebab apa? Dia nak simpan untuk persaraan nanti. Macam saya bagi tahu tadi lah, ada 1,000,000, jualkan, dapat cash tu, simpan dalam account, makan dividen every year. Okay, so that's why penetapan matlamat sangat-sangat penting sebelum you nak berlabur pada rumah yang seterusnya. Okay, dan ada juga yang beli, dia suka simpan sikit. Okay, dia bukan beli terus flip. Maybe after 3 years, after 5 years, dia refinance contoh, kalau dia nak simpan rumah tu, dia gunakan cash tu untuk beli rumah seterusnya. Ataupun after 5 years, 3 to 5 years, dia jual, keuntungan tu dia dapat untuk beli rumah yang seterusnya. Okay, so that's why dekat sini, nasihat saya adalah kenal pasti dulu bila you nak melabur dalam hartanah, apa game plan hartanah you. Okay, so ini antara topik-topik yang saya rasakan ramai yang kerap kali tanya pada saya. Okay, dan yang ni merupakan last share saya ataupun topik saya untuk malam ni. Okay, so saya difahamkan nanti saya akan pass back to Mr. Poh untuk sesi soal jawab.
Okay, dan last sekali, okay, so bagi tuan-tuan dan puan yang nak belajar pelbagai lagi ilmu pengurusan kewangan, motivasi, tips-tips pelaburan hartanah ataupun kisah-kisah inspirasi kewangan ni, boleh follow juga channel saya. You just type saja dekat Facebook, dekat channel Telegram ke, Twitter ke, nama yang sama, Roslyn Raslik, dekat YouTube, TikTok, Instagram. So you boleh tengok dekat situ, you boleh follow, dan sekiranya selepas pada sesi sharing ni you ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan, you boleh contact kita punya hotline 012-722-845 untuk insyaAllah saya cuba assist tuan-tuan dan perempuan. Dan harapan saya daripada perkongsian pada malam ni supaya tuan-tuan dan perempuan dapat banyak tips berkenaan tentang pelaburan hartanah, dan paling penting hari ni, tak kisah dalam pelaburan apa pun yang kita buat, kita perlu invest pada ilmu terlebih dahulu. Okay, bila ada ilmu, chances untuk kita kena tipu tu rendah, dan juga chances untuk kita meminimumkan risiko kerugian tu adalah tinggi. Alright, so saya pass back to Mr. Poh untuk sesi Q&A. Thank you Mr. Poh. Boleh. Terima kasih Encik Roslyn untuk penting dan informatif. Terima kasih Encik Roslyn. Alright. So sekarang kita akan masuk ke itu seksi Q&A sekarang ni, yang saya akan mengajuk soalan kepada Encik kepada Tuan Roslyn. Tapi sebelum kita nak itu audience dia masih fikir apa yang soalan dia nak tanya. So sekarang saya minta di sini semua itu penonton Speed Home Ringgit Live Show, kamu boleh type kamu punya question. Samping kita tunggu itu soalan-soalan, nanti saya akan play satu minit punya itu video lah untuk buat satu itu untuk. So mungkin saya minta Encik Roslyn juga mute kamu punya itu mic. Alright, boleh sekejap Yes, I feel that this is a new platform for the landlord that we can find maybe the better tenant. Yeah, because the Speed Home actually do the background check for the tenant instead of like the normal agent. They don't actually do the background check. I think this, as a landlord, I feel that this event and the Speed Home actually guaranteed for the rental, and also it actually gives us the protection of our house from maybe the insurance package. Yes, I'm about to try it out. Okay, so I've actually posted my house. Yeah, I'm ready to rent. So on the Speed Home the website. So I wish to try it out, see how's the service, and I will recommend to my relative and my friends. Thank you so much. Thank you. Untuk play itu video. So sekarang kita masih tunggu kita punya itu audience, tapi saya pun ada satu soalan untuk Encik Roslyn. So so sekarang kan kita dapat satu itu yang paling info di satu itu website harta tanah. Dia ada stat, dia tunjuk itu stats. Nanti itu stat dia sekarang dia share ada 40% increase di itu second hand houses. Ada itu tuan rumah, dia increase je bayar 40%. So cuba di sini saya nak tanya apakah Encik Roslyn kamu fikir itu kamu punya opinion kepada itu housing market in the next 2 years. So adakah ini ialah itu peluang yang baik untuk membeli rumah jika saya tak ada rumah sendiri? Ya. Adakah ada ini the supply kan surah increase itu supply, adakah saya perlu untuk consider untuk jika saya tak ada rumah perlu adakah ini peluang yang baik untuk saya untuk membeli rumah? Ya, Encik Roslyn kena unmute. Ya, Encik Roslyn. Alright, baik. Alright. Okay, nice. Next soalan Mr. Poh. Okay, dia macam ni. Bila saya suka tekankan kepada klien, kalau tengok daripada apa yang saya kongsikan tadi, hari ni kita kena faham satu perkara. Tak kisah kita ni sekarang ni berapa income yang kita ada, akan sampai satu masa kita akan tua. Alright? Dan bila kita tua, kita akan perlukan satu fund untuk support kita bila kita dah tua. Maksudnya sekarang kita boleh bekerja.
Okay, tetapi nanti bila kita dah tua, kita dah tak mampu kerja, dan time tu adalah kita perlu ada satu fund. Okay, so kenapa saya suka suggest you beli? Kalau berbalik kepada soalan Mr. Poh tadi, perlu tak saya beli rumah? Jawapan saya adalah you beli saja rumah. Okay, sebab apa? Sebab apa kelebihan rumah ni adalah, pertama sekali, macam sekarang ni saya tengok trend, ramai yang tak nak beli rumah sebab dia kata, sekarang ni orang takut nak beli rumah sebab dia kata ekonomi tak okey. Tetapi terbalik, okey, dalam kebanyakan student saya, boleh cakap last year dengan this year antara yang paling ramai beli rumah. Sebab apa? Sebab bila ada penawaran melebihi permintaan, yang ni adalah law dalam kita punya marketing, adalah bila orang kata penawaran tu tinggi, permintaan tu orang, harga akan drop. Okay, so bila harga drop, apa kelebihan kat you adalah you yang mana yang dah ready, yang dah ada persediaan kewangan, you akan hunting for the property. Okay, dan the best part adalah saya share baru-baru ni, ada one of saya punya student, rezeki dia, satu rumah market value bernilai 200,000, dia dapat beli pada harga 90,000 sahaja. Wah, okay, kenapa? Okay, disebabkan ada seorang penjawat awam ni, dia ada masalah kewangan yang mana dia akan dikenakan tindakan tata tertib. So dia minta nak jualkan rumah tu pada agensi saya, dan pada hari tu dia minta deposit 30,000. Wow. Okay, so luckily one of student saya memang ada duit tu. Dia ada cash. Yes, dia ada cash. So dia dah reserve untuk hunting rumah tu. So apa yang dia buat adalah rumah tu loan dia lepas dalam 170,000. Okay. So you plus minus dengan legal fee total 100, dia ada additional 70,000. So bila I tanya apa you nak buat dengan 70,000, dia cadang 70,000 tu dia akan settlekan dia punya baki hutang kereta untuk increase dia punya cash flow, dan dia akan gunakan modal seterusnya untuk melabur untuk next rumah dia. Alright? Okay. Dan the best part adalah student tu masih lagi bujang, umur baru 23 tahun. Okay, so kita nak bagi tahu dekat sini adalah you beli saja dalam property. Cuma macam saya bagi tahu tadi, kenapa saya memilih untuk melabur dalam property, disebabkan you boleh pindahkan beban simpanan you kepada orang lain tolong bayarkan. You beli, okay, dah ya, you dapat cash, lepas tu penyewa yang tolong bayarkan dekat you. Nampak leverage lah. Ini konsep yang leverage. Okay, yes. Faham. Yes, so that's why bagi saya secara peribadi, tak kisah whatever rumah, kalau you tak beli sekarang, you takut harga naik, rumah tetap akan naik. Orang dah faham rumah akan naik harga. So, tak kisah you beli sekarang ke. Kalau you tunggu 2 tahun lagi nanti pun, kalau you tak beli, lepas tu rumah still akan naik harga. So, that's why sekarang, bila orang takut, time ni you perlu hunting. Okay? Sebab apa? Nanti saya selalu bagi tahu kat student saya, you beli sekarang, maybe dari 2 tahun, 3 tahun nanti market recover, time tu you akan buat duit besar. Sama ada you nak refinance ataupun you nak jual. Dia terpulang. So, Jocelyn, sekarang beberapa itu soalan dia sudah masuk. Kita sudah ada 4-5 soalan. So, yang soalan, satu soalan dia tanya, adakah bagus membeli rumah pada usia yang muda? Saya ingat tadi kamu sudah jelas. Yes. Ada satu kamu punya student kan, umur 23 tahun, dia sudah dapat satu rumah, nanti lagi ada cash flow. Okay. Yes, okay. So, kalau memang sangat bagus beli rumah pada usia yang muda, kenapa? Kenapa bila usia yang muda? Pertama sekali, chances untuk bila you beli pada usia yang muda, bank akan tengok you ni adalah golongan yang kurang berisiko. Okay? Kurang berisiko untuk melabur. So that's why pertama sekali dari segi scoring ataupun chances, sebab tu dia orang buat ni sebenarnya rumah pertama ni memanglah dia buat untuk orang yang baru nak membeli rumah pertama, tetapi sebenarnya bank sasarkan kepada golongan-golongan muda sebenarnya, sebab bank tahu ini adalah golongan-golongan yang kurang berisiko. Sebab ada pengalaman saya, bila you ada, sebab sekarang ni kalau dengan isu ekonomi ataupun COVID sekarang ni, bank dah semakin mengetatkan syarat-syarat untuk pembiayaan rumah. Kalau you tengok sekarang ni pun, contoh macam refinance pun, dia dah mula ada 80%, 85%, instead of sebelum ni 90%. Sebab apa? Bank dah mula ambil satu term yang dipanggil sebagai scoring. So kalau you beli rumah pada usia yang muda, dia tengok you punya financial hutang you tak banyak, then you ada secret dan you bayar okay. Nombor satu, chances untuk you dapat 100% loan tinggi. Itu yang pertama. Okay, Encik Roslin, saya ada satu follow up question. Bila kamu cakap
Ya, kan saya pernah boleh itu memang baik saya beli rumah bila saya muda, tapi jika saya tak ada itu record, saya tak ada pernah saya pergi pinjam itu apa-apa loan facility ke atau apa, kredit card pun tak ada. So macam mana sekarang? Alright, good. Ini soalan yang banyak budak-budak atau golongan muda confused. Dia cakap apa? Bila banyak loan pun bank reject, tak ada loan pun bank reject. Alright. Yes. Okay, so that's why macam saya bagi tahu, penting untuk nombor satu bila you nak melabur dalam hartanah, you kena kenal pasti dulu. Dia macam ni, bila you nak beli hartanah ni seolah-olah macam you naik kereta, okay, you duduk di Kedah, you nak naik kereta, you nak drive, tapi you tak tahu you nak drive pergi mana. Perak ke KL. You just drive saja, you tak tahu. So sama juga macam you nak beli rumah. Bila you nak beli rumah, you bukan sekadar okay saya ada duit saya boleh beli. Sebab saya ada pengalaman business owner yang income dia berpuluh ribu, even nak beli rumah bawah 200,000 pun tak lepas. Sebab apa? Sebab bank tengok bukan sekadar you ada kemampuan untuk membayar, tapi bank tengok juga you punya scoring, record secret you. So bagi golongan muda ni, okay, yang tak ada record lagi, dia ada beberapa cara sebenarnya yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan untuk bagi ada record secret. Okay, antaranya adalah maybe contoh apply kad kredit. Okay, kemudian make sure bayar tu bagi cantik. Kemudian yang kedua dia contoh bagi siapa yang ini cara yang dia tak mau apply kad kredit, dia takut terguna. So maybe you beli barang emas, you pergi pajak dekat Arahnu ke yang bagi ada record secret. Okay, dan yang paling secure selalu especially kalau Bumi Putra, saya suka suggest you buat ASB financing. Sebab ASB financing you boleh bermula serendah 10,000 punya ASB financing, saya ingat bulanan dalam 30 ke 40 ringgit sahaja. Okay, so yang tu secara tak langsung dia akan ada record yang okey. Dan yang paling penting kalau yang bagi student yang ada hutang belajar, PTPTN ke apa, you kena make sure you bayar bagi cantik. Dan bila bank, sebab you kena faham satu, bila loan you reject disebabkan you tak ada record secret, you tak boleh salahkan pihak bank. Sebab bila contoh macam kita sebagai bank, kita nak bagi duit dekat you, I kena make sure you adalah paymaster yang bagus. Okay, so kalau I tak tengok you punya report card, macam mana I nak bagi you pinjam? Right? Sama dengan Spihome lah, jika kamu nak guna Spihome punya service, kita pun akan check kamu punya itu record. Sekarang kerana kita itu offer zero deposit, kita nak protect itu tuan rumah. Jika itu orang dia punya itu record terlalu kosong atau dia punya record pun tak baik, pun susah nak kita nak approve untuk mereka, tolong mereka untuk menyewa itu rumah. So Encik Rosli, saya ada satu soalan lagi pun sangat interesting. So dia cakap ada itu Sifu dia menawar diskaun property sebanyak 30 sampai 50%. So ini Sifu harta tanah. Adakah ini ialah itu case-case yang legit ke? Alright, baik. So macam ni. Pertama sekali dalam kita nak melabur ni, saya ada kata-kata pepatah daripada Sifu saya. Dia cakap orang tamak selalu untung. Okay? Orang tamak selalu untung. Okay? Tetapi tamak selalu untung. Tetapi you kena faham satu, bila you nak untung, maksud dia dekat sini, bila untung you boleh buat dengan ilmu. Kebanyakan orang hari ni, apa yang saya perhatikan, bila dia melabur dalam hartanah, dia hanya tengok sisi positif untung sahaja. Tetapi bila rugi, dia tak boleh tanggung. Contoh, ada setengah-setengah Sifu hartanah ni yang dia saja you beli bulk purchase, you buat multiple submission. Okay, sebab apa? Dia bagi tahu satu rumah you just bayar 500 sahaja. Okay, kemudian kalau you beli 3 rumah, you just baru bayar 1,500. Dia cakap macam tu saja. So kita fikir 1,500 easy lah, I boleh bayar, tak ada masalah. Tetapi you kena faham satu, hari ni kadang-kadang ada yang dia menawarkan you beli rumah ni, kita dah ada ready tenant ataupun ready penyewa. Okay, so itu dia cerita bila ada ready penyewa. Tetapi you kena faham, kalau tak ada penyewa, loan atas nama you. So risiko atas you. Okay, so you dah sign SMP, dia orang dah settle dia orang punya part. Tetapi soalan dia adalah kalau you beli bulk purchase, you kena pertimbangkan dua ni. Pertama sekali, you beli rumah, bila rumah tu ada penyewa, you akan dapat income. Tetapi you kena flip sikit. What if penyewa tak ada? Berapa lama you boleh survive dengan income yang you ada? Okay? Kalau you cakap saya boleh survive, let's say setahun saya beli, saya boleh survive. Sebab apa? Maybe dalam tempoh setahun you boleh cari buyer. Tapi kalau 2 bulan atau 3 bulan pun you tak boleh survive. Cadangan saya adalah, you jangan tergopoh. You beli satu dulu,
Okay, yang beli bak, saya tak salahkan kalau you nak beli bak purchase, tapi melainkan you dah ada 5 buah rumah ke 6 you dah ada rumah banyak, you dah faham strategi kalau dekat sini tak ada penyewa apa yang you perlu buat, then okay you beli. Tapi you baru first time you nak beli lump sum terus you beli 3 buah 4 buah, trust me you akan menyesal. Sebab apa? Melainkan kalau dia betul-betul nak guide you, dia tunjukkan game plan kat you, then okay. Tapi bagi saya secara peribadi, property dia tak macam pelaburan-pelaburan lain, contoh macam unit trust, macam saham yang senang dicairkan. Betul. Once you beli, you akan take time untuk jual. Jadi bagi saya adalah biar kita untuk property ni kita buat satu-satu. You dah nampak flow dia, baru you beli yang seterusnya. Sebab ini nasihat saya adalah, maaf cakap, saya nampak kat sini banyak rumah-rumah yang dilelong masa saya masuk fasa lelong di utara dulu. Banyak rumah-rumah yang dilelong adalah daripada Bumi Putra punya, Melayu punya unit. Jadi saya ambil kesempatan ni adalah untuk melabur, tak salah untuk you tamak, tetapi adalah lebih baik you buat step by step supaya apa, you dah ada flow tu, you dah nampak, then baru you invest untuk next. Lepas tu you nak beli multiple submission ke, bak purchase ke, then tak ada masalah. Right? So step by step, buat Yeah. itu foundations, tetap dulu baru kamu fikir bagaimana kamu invest, melabur dengan itu rumah yang lebih. Sebab bila you nak beli rumah, akan ramai orang yang advice tu, oh syoknya Tuan Idrus, ada 10 buah rumah sekali beli. Betul. Tetapi you cuba tanya balik, let's say, okay, tak ada penyewa, 10 buah rumah tu you mampu bayar tak? Kalau you mampu bayar, go ahead. Tapi kalau you tak mampu bayar, jangan ambil risiko. Sebab apa? Melabur, saya selalu cakap dengan student-student saya, melabur kita kena pastikan dia adalah satu yang fun, yang seronok. Bila you fun, you seronok, baru you nak invest lagi. Tetapi kalau you dah melabur, you dah tersontok, you dah terduduk, you dah menyesal, then nanti apa yang akan jadi? Bila ada seka-seka you yang nak melabur kat tanah, you akan tak nak advice lepas untuk melabur dalam tanah disebabkan pengalaman you. So that's why you cari dulu excited macam mana melabur dalam tanah tu, then baru advice orang untuk buat. Then much better. Right? So Tuan Roslin dia tanya, adakah buat coaching, personal coaching untuk beli rumah tak? Yes, saya ada buat sesi one to one juga untuk beli rumah. Okay, dan biasanya saya sebenarnya actually program ni saya dah buat daripada tahun 2015 lagi. Okay, saya lebih kepada bukan untuk beli rumah sajalah, saya start dengan profiling dulu. Profiling ni maksudnya saya betulkan profil dulu. Selepas saya dah betulkan profil, then saya tengok atas matlamat sama ada you nak settle hutang ataupun you nak beli rumah. Okay, tapi most of student saya adalah memang saya akan advise mereka untuk beli rumah. Sebab apa? Rumah ni antara tools tercepat untuk lansir hutang. Ini saya cerita through pengalaman saya sendiri. Dan pada tahun 2015 bila saya decide untuk, sebelum ni saya merupakan civil engineer. So bila saya decide untuk buat full time, antara booster yang menyebabkan saya berani untuk resign dan set up full time agency adalah masa tu saya dah ada beberapa buah property yang kalau saya checking bila refinance, saya boleh dapat sum amount yang saya boleh survive untuk tempoh 3 ke 5 tahun untuk nak set up business. So that's why bila saya tengok dekat situ memang sangat, saya boleh cakap daripada pengalaman sendiri, sangat-sangat untung melabur dalam hartanah. Jadi kalau you beli hartanah, you rugi, you kena check balik. Mungkin ada something wrong dengan ilmu yang you ada dalam pelaburan hartanah. Faham. Okay, lagi satu soalan. So, berapa lama tempoh LO Bank dia valid lepas dia sign agreement? Adakah ada efek-efek apa jika kalau kita lambat sign SPA selepas dah sign LO Loan Bank? Okay, dia biasanya kalau
minta maaf lah semua. Saya ingat tadi adalah itu technical issue. Itu kita. Tapi saya ingat itu Encik Roslin dia akan join balik. Tadi saya ingat ada sikit technical issue. Minta maaf. Ya Allah. Kadang-kadang Malaysia TM penalize, aku tak tahu kenapa semua itu speakers sekali lock out. Minta maaf ya. So nanti. So yep. So Encik Roslin, adakah Encik sudah masuk? Encik Roslin. Yes, Encik Roslin dia sudah masuk nanti dulu. Alright. Ya, Okay. Saya ingat itu technical issue lah tadi. Suddenly itu line semua sudah putus. Okay. Tadi kita pindah question itu LO Bank valid ke jika kita selepas kita itu sign agreement? Jika kita lambat sign SPA, apa itu effect? Okay. Dia macam ni, kalau untuk LO selepas ni maksud dia dia tanya tadi dah sign LO ke belum sign LO? Dah sign LO. Lepas tu lambat sign SPA. Betul. Alright. So bila you dah sign LO, then you nak sign SMP tu, dia bergantung kepada bank. Certain bank juga. Okay. Certain bank dia ada syarat yang berbeza. Tetapi kalau macam contoh macam sekarang ni, kalau you tengok COVID, contoh ada contoh law firm tak dapat dibuka, benda tu semua orang kata atas runding cara HQ bank. Okay, kalau dia benarkan untuk satu tempoh masa is okay, tak ada masalah. Okay, so that's why dari segi tempoh tu setakat yang saya buat, saya consider lah within 1 year still okay. Okay, kalau terlalu lama sangat mungkin bank akan review balik lah you punya profile untuk checking balik. Tapi as long you still lagi, bila you dah sign LO, ikut pengalaman saya, dia tak ada masalah pun dari segi SMP tu. Yang tu kita berbincang. Yang penting LO dah, you tak sign lagi LO. Yang tu mungkin you ambil masa terlalu lama untuk sign LO. Yang tu boleh menyebabkan LO tu terbatal. Tapi kalau you dah sign LO, kemudian kalau contoh you terlambat untuk contoh on-part lawyer nak sediakan SMP, you lambat untuk sign, yang tu maybe lawyer boleh bagi macam tunjuk sebab kepada bank untuk extend tempoh tu. Faham? Okay, so maksudnya itu negotiation bank. Nanti yes, ada apa-apa masalah, itu lawyer dia akan jelas untuk buat itu penjelasan untuk itu pembahas. Yes, betul. Yang tu you akan pass kepada lawyer untuk settlekan, sebab on part you bank dah filter you punya kelayakan daripada LO yang you dah sign. Okay? Sekarang ni bila SMP tu adalah untuk proses seterusnya, nak tukar nama, nak buat checking, yang tu on part lawyer, bukan daripada you punya error dah. Alright? So that's why kalau terlambat dari segi nak sign SMP, lawyer perlu maklumkan kat you dan lawyer perlu bagi justifikasi lah pada pihak bank kenapa yang menyebabkan benda tu lambat. Right? Okay. Kami lagi ada satu kawan dia tanya, pendapat Encik, adakah itu bagus jika kita beli kereta dahulu dan dari beli rumah? Okay, baik. Dia soalan yang general sebenarnya. Okay? Dia boleh jadi dua-dua pun bagus dulu. Okay, saya jawab dulu dari segi bagus. Pertama sekali, bila you nak, dia tak ada masalah tau you nak beli kereta dulu atau you nak beli rumah dulu. Yang penting, you kena check dulu you punya kelayakan. Katalah contoh you nak beli rumah 200,000 dan kalau you add on masuk kereta, dalam you punya installment, bank check, okay you beli kereta, lepas tu you beli rumah, tak ada masalah. Then you beli yang mana dulu pun bagus. Instead of lagi bagus you beli kereta dulu. Sebab ada setengah-setengah sifu, dia suka cadangkan jangan beli kereta dulu, you kena beli rumah dulu. Okay, tetapi bagi saya secara peribadi tak ada masalah. Sebab ingat tak soalan tadi, kalau kita tak ada secret report, macam mana kita nak tunjukkan kat bank kata kita ni paymaster yang bagus? Alright, so that's why kalau sebenarnya you ada kelayakan untuk beli kereta dan rumah, better you beli kereta dulu kalau you tak ada record secret, supaya bank boleh tengok you dah ada record secret yang bagus dan dia akan membantu you punya scoring. Okay, tetapi kalau kita check, kalau you beli kereta akan menyebabkan rumah tak lepas, you perlu pilih salah satu, adalah lebih baik you beli rumah dulu.
Okay? Sebab apa? Kalau ada untung you, silap-silap you dapat rumah yang betul, you boleh dapat kereta free. Maksudnya you beli rumah, you dapat macam tadi extra cash, you guna extra cash tu untuk beli kereta. Dan installment you maybe boleh dijimatkan. Kalau you dapat cash daripada rumah yang you beli, maybe installment you boleh dijimatkan hampir 1/3 sahaja. Contohnya macam apa? Sebab rumah ni kita boleh tarik hingga 35 tahun. Kereta hanyalah 9 tahun. 9 tahun, cuba bayangkan kalau 70,000 you pindahkan ke hutang rumah, which is 35 tahun, installment you yang you pindahkan kat kereta 9 tahun tu, you hanya bayar 1/3 sahaja. So maybe orang lain bayar kereta 3,000, you bayar kereta 1,000, you lebih bijak. Right? So that's why kena kenal pasti you punya profil kewangan dulu sebelum you nak beli kereta ataupun rumah. Kalau contoh you tahu dengan beli kereta boleh beli dua-dua tak ada masalah, tak mengganggu you punya loan, then beli kereta dulu then beli je rumah, it's okay. Tapi kalau ganggu, better you beli rumah dulu. Sebab apa? Sebab 200,000 kereta, installment lebih tinggi berbanding 200,000 rumah. Okay? So that's why ambil yang installment kecil dulu. Sebab kalau you gagal untuk merancang, apa yang akan jadi adalah ramai yang jadi hari ni saya perhatikan budak-budak muda yang dia beli kereta, at the end dia tak boleh beli rumah. Okay? Tapi saya perhatikan ramai yang beli rumah dan akhirnya dia dapat beli kereta impian. So sebagai contoh, macam dalam video yang dimainkan di awal tadi, testimoni macam mana dia one to one dengan saya, dia target nak beli 3 buah rumah dalam tempoh 5 tahun dan juga beli kereta impian. Within 3 years dia boleh beli 3 buah rumah dan dapatkan dia punya kereta impian. So that's why sangat-sangat penting untuk you tahu dulu di mana kedudukan kewangan you sekarang, then you plan untuk you capai you punya matlamat kewangan. Right? Okay. Lagi kita ada satu itu Encik Idrus, dia tanya, extra cash yang tuan maksudnya itu markup loan ke? Sebab dapat beli rumah under market value. Yes. So salah satu cara dia adalah dengan kaedah buat markup loan lah. Salah satu kaedah. Okay. So maksud dia dekat sini you dapat extra cash daripada rumah yang you beli di bawah market value tadi. Then you boleh gunakan cash tu untuk selesaikan hutang-hutang yang ada lah. Hutang-hutang jahat ni. Alright? So boleh saya tanya lagi satu, ini soalan daripada saya sendirilah. Alright. So Encik Rosini, saya tahu kamu ada ialah seseorang yang itu harta tanah punya itu investor dengan sangat itu experience. So saya nak cuba nak tanya, apa itu kriteria yang kamu pilih satu itu lokasi atau itu projek yang kamu ingat ini projek memang dia akan bawa saya benefit, bukan itu projek yang saya sangat sakit kepala. Macam mana kamu dapat ini idea untuk cari? Oh, right. Okay, dia macam ni. Saya dulu sebelum saya masuk dalam industri ni, saya ada attend satu program mentoring, personal coaching, right? So macam mana kita nak create kita punya blueprint untuk persaraan, okay? So masa saya bujang, saya tak kahwin lagi, saya buat saja punya blueprint. Saya perlu based on kekuatan kewangan saya. Saya check macam ni, saya boleh bayar, saya berani untuk contoh macam saya invest di utara, di Kedah. Okay. Saya letakkan matlamat saya pertama sekali, ada setengah orang contoh macam ni, saya perlu ada, masa tu saya perlu ada 1 juta punya property punya value, yang mana kalau dia compounding pada umur persaraan saya flip ataupun saya jualkan rumah tu, cash tu saya simpan dalam maybe ASB, saya boleh dapat dividen tiap-tiap bulan umpama saya punya pencen. So persoalan dia, untuk 1 juta punya property punya I nak leverage on loan, property macam mana yang I nak? Adakah I beli 1 unit yang harga sejuta? Ataupun I beli 2 unit harga 500,000? Ataupun I beli 5 unit yang harga 200,000? Okay? Dan I tengok dekat sini, I tengok market di utara. That's why you kena buat kajian pasaran sebelum you nak beli hartanah. So macam di utara, macam I sendiri, kalau I beli rumah, I tengok dekat sini, kalau 200,000 punya rumah bawah 200,000, so kadar sewa dia maybe dalam sekitar bayar kat bank dalam 7 ke 800. Okay? So kadar sewa dekat situ, maybe kadar sewa untuk 200,000 ni normally antara 5 ke 600. So which is I akan bleeding dalam 200. So I tak kisah untuk bleeding. Sebab apa? Sebab I anggap itu sebagai I punya force saving. Okay? So that's why kamu gaji tinggi. So kalau I beli rumah yang harga contoh 500,000, I fikir nombor 1,
masa I nak jual mungkin rumah tu dah harga 3 juta, contoh 4 juta. Saya punya market orang yang ada kemampuan untuk membeli tu sangat kecil. Okay. Berbanding kalau I beli rumah yang 200,000, maybe masa I nak jual tadi jadi 800,000 atau 1 juta, which is I punya market untuk beli tu besar. Sebab apa? Sebab I punya game adalah bila I retired nanti, I tak nak pegang rumah tu. I memang nak jual semua, I nak ada satu cash, I nak makan bencen tiap-tiap bulan. So I perlu make sure rumah yang I beli mudah dijual. Betul. Dan kemudian yang kedua dia, dalam tempoh I nak pencen lagi maybe 20 tahun, I tak nak pening kepala bleeding yang sangat teruk. Faham tak? Maksud dia bila tak ada penyewa, kalau I beli rumah yang mahal, nanti contoh rumah yang mahal macam I fikir I sendiri, kalau I beli rumah, bayar contoh di Kedah sebulan 1,000, daripada I menyewa pun sebulan 1,000, baik I beli. Faham tak? Jadi I tak nak penyewa I pun akan rasa yang sama. Faham tak? Dia rasa macam oh mahalnya bayar 1,000. So bila dia bayar 5 atau 600, dia akan rasa macam oh okay. So that's why rumah yang bila I rumah luckily rumah kebanyakan rumah yang I beli memang bawah 200,000 dan mostly memang rumah tu belum ada penyewa keluar, dia orang dah pas kepada kawan dia orang. Yeah. Okay? So that's why bagi I, you kena tahu dulu you punya kemampuan kewangan, berapa yang you sanggup spend, berapa yang you sanggup hadap untuk bleeding. Dan daripada situ you decide untuk rumah jenis mana yang you nak main. Faham tak? Ada I punya kawan yang dia suka beli rumah kedai. Ada setengah I punya kawan dia memang suka main yang banglo punya. So that's why setiap orang taste tak sama. Yang penting you kena tahu sendiri you punya capacity. So that's why you kena clear dulu dengan you punya game plan. So that's why kalau you tengok Mr. Po daripada awal I sharing sampai sekarang, I tekankan tentang matlamat pelaburan. You kena clear dulu. Bila you tak ada game plan, bila you tak ada matlamat pelaburan, apa yang akan jadi adalah akan ramai orang masuk dalam you punya live, dia akan cakap you silap. Tak. Tapi kalau you dah clear dengan game plan you, apa yang you nak buat dengan hartanah, yes, orang akan advise you, tetapi you maybe boleh ambil yang positif punya part, yang tak perlu ambil you just abaikan. Right? So hopefully menjawab soalan Mr. Po. Memang. So lagi ada 2 soalan. Okay, so saya kena stop dulu kerana masa kita almost sampai, tapi kita lagi ada 2 soalan. Mungkin Encik Roslin kamu boleh buat lagi jawab lagi 2 soalan ini. So yang pertama itu, apa sebab utama kalau kita beri kereta dulu akan jejaskan kita untuk beli rumah? Adakah sebab pembayaran buruan kereta yang tak cantik atau sebab lain? Okay. Bukan. Dia macam ni. Beli kereta, dia takkan jejaskan kita beli rumah. Macam saya bagi tahu tadi, kalau you ada kelayakan. Contoh, kalaulah you pergi dekat bank, nombor satu, you nak tahu dia pembelian kereta ni akan jejaskan rumah ataupun tak, senang je. You just bawa you punya, bila you nak beli rumah atau kereta, you plan you nak beli. Okay? Apa yang you perlu buat adalah, you bawa you punya payslip. Kalau payslip you based on fixed income, you tak ada OT, you just bawa 3 bulan you punya payslip, pergi dekat bank, okay. Then kalau you boleh walk in ke AKPK untuk print out you punya secret report ataupun you boleh dapat online punya secret report, you bawa pergi dekat bank, banker on the spot boleh kira berapa you punya kelayakan. Okay. So kalau dia tengok you beli kereta dan you nak beli rumah tak menjejaskan you punya pembelian kelayakan untuk beli rumah nanti, then it's okay untuk you beli. Tapi maksud saya dekat sini, kalau contoh you punya kelayakan, contoh you boleh buat loan untuk RM1,000, tetapi you dah beli dulu kereta. Sebab kereta dia boleh macam saya bagi tahu tadi lah, kalau RM200,000 kereta, installment dia akan lebih mahal daripada RM200,000 punya installment rumah. Sebab apa? Sebab kereta boleh ikat 9 tahun, rumah boleh ikat 35 tahun. So that's why kalau bank tengok you tak boleh beli dua-dua serentak, you perlu pilih salah satu. Ambillah loan yang kita boleh dapat RM200,000 tetapi dengan installment yang lebih rendah. Okay? Tetapi bagi kawan-kawan yang dah terbeli kereta dan juga nak beli juga rumah, dah tersilap step, kawan cakap lepas, cuba tiba-tiba check tak lepas, tak ada masalah, nanti boleh PM saya boleh bantu bagi some solution kat you macam mana untuk bantu you lepaskan you punya loan rumah. Tadi saya sudah share itu, Encik punya Telegram channel, saya sudah share Encik kamu punya itu Facebook channel, so PM aja. Tak apa, nanti saya pun nak buat satu itu extra punya permintaan daripada Encik Roslin. Mungkin Encik kamu boleh share kamu punya itu slide, nanti kamu punya itu end of kamu punya itu slide kan, dia ada itu kamu punya contact number. Kami akan berkongsi lah
jika boleh lah, jika boleh. Boleh, no problem. Sebab macam ni, apa yang saya sharekan kat you malam ni, saya dah compilekan dalam satu ebook Syoknya Beli Rumah. Okay? So bagi siapa, nanti saya akan pass ke kepada Mr. Poh. Dan bagi habis pada sesi ni, saya akan up ebook tu di channel Telegram saya. So saya lihat tadi Mr. Poh dah share link saya. Share lagi satu kali dah. You boleh masuk dalam channel Telegram saya dan download ebook tu secara percuma. Alright? So secara tak langsung boleh dekat situ juga. So far saya memang konsisten berkongsi tips-tips dan juga saya banyak berkongsi tentang testimoni klien-klien saya, apa yang saya bantu dari segi profil kewangan mereka untuk bantu dia orang beli rumah. So nanti maybe you boleh belajar juga daripada situ untuk you adjust balik ikut you punya profil kewangan. Okay? Dan kalau you ada soalan pun you boleh tanya juga nanti. Okay? Boleh. Nanti Encik Rasmi nanti minta itu ebook kamu pun send kepada saya, nanti saya akan email sesiapa yang sudah sign up session kami pun akan email itu ebook kepada semua itu audience. So lagi satu soalan. So lagi satu soalan yang terakhir hari ini, apakah potensi keuntungan bila beli rumah tahun ini dan tahun selepas 3 atau 5 tahun yang akan datang? Okay, so pertama sekali, that's why sebelum you nak beli rumah, apa yang you perlu buat adalah you perlu buat kajian pasaran terlebih dahulu. Kajian pasaran ni, cara yang paling mudah ataupun saya cakap cara yang paling kampung lah, senang, you nak buat adalah contoh you berminat nak beli, you nak tahu betul ke 3 ke 5 tahun nanti boleh jual rumah. Okay? So cara yang paling mudah, nombor satu, you boleh pergi tanya. Nombor satu, you masuk dalam mudah, you pergi dekat kawasan yang you ingin nak beli tu, you tengok harga yang nak dijual tu berapa. Okay? Dan biasanya kalau you nak tahu harga tu rasional ataupun tak, you tengok harga yang diletak oleh perunding hartanah. Sebab biasanya perunding hartanah dia akan check dulu market value dan dia akan advise seller ataupun vendor sebelum nak jual. Tapi kalau yang you tengok bahagian private ni, kadang-kadang dia letak suka hati dia saja sebab dia owner. Okay, kadang-kadang dia tak checking pun. Okay, so that's why you ambil dekat bahagian agent, you cuba tengok harga yang dah dijual. Then you pergi survey dekat taman yang you beli, you cuba tanya dengan kejiranan dekat situ. You beli rumah ni 3 tahun ke 5 tahun lepas berapa harga Dan you akan nampak memang rumah akan naik. Melainkan ada certain situasi yang rumah tu makin lama harga dia makin drop. Okay, so rumah macam mana yang harganya makin drop? Mostly rumah-rumah yang dia berstatus leasehold. Okay, so dia berstatus leasehold, maybe tempoh pajakan dia dah nak habis. Jadi makin lama makin dekat dengan tempoh pajakan, harga rumah tu makin lama makin menurun. Saya pernah ada situasi yang macam ni, yang mana rumah tu duduk di betul tengah-tengah bandar Lostar. Tetapi market value dia RM90,000 walaupun owner dah beli 30 tahun lepas. Okay. Tapi saya still manage untuk jual juga. Sebab apa? Sebab saya dapat satu penjawat awam ni yang dia dah menyewa rumah lebih kurang dekat 900. Okay. Jadi walaupun dia beli rumah tu dalam tempoh pajakan pun, dia dapat rumah yang installment dia lagi murah. So that's why dia beli juga. Okay. So that's why macam I bagi tahu tadi, tak semesti gender naik, tetapi saya suka suggest kalau beli rumah, antara yang you boleh pertimbangkan adalah cuba dapatkan lot international ataupun cuba dapatkan yang freehold. Okay, sebab jenis-jenis rumah yang macam ni, nombor satu, you punya market segment akan lebih besar sebab you boleh jual kepada sesiapa saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia, dari segi bank tu sendiri nak bagi kemudahan pinjaman, dia orang akan lagi mudah. Okay, dan yang ketiga dia, dari segi tukar hak milik tu pun akan jadi lebih cepat. So that's why ikut pengalaman saya, rumah tak semestinya dia akan naik harga. Dia akan ada kejatuhan harga juga kalau you tersilap beli. Macam saya sendiri pun, masa saya mula-mula beli dulu pun, saya beli dulu saya tak tahu. Saya janji nak ada rumah je. Masa tu saya beli, tapi makin lama ilmu makin ada, apa yang saya buat, saya salin balik rumah saya. Maksudnya yang mana yang rumah saya yang saya beli leasehold, saya jual dan saya tukar dengan unit freehold. Okay? So that's why rumah akan naik harga, tapi you perlu pastikan you pilih rumah yang betul. Right? Betul. So hopefully menjawab soalan Arin. Ya, faham. So masa sudah itu over sikit, sudah kita punya itu session suppose itu stop like jam 10, tapi
amat terima kasih kerana Encik Roslin dia masih sangat passion untuk servis dengan jawab soalan-soalan yang kita punya itu audience tanya. Terima kasih Encik Roslin. Tak apa, jika sesiapa yang ada itu soalan lagi kamu tak sempat, itu Encik Roslin tak sempat untuk menjawab hari ini, PM Encik Roslin. Nanti itu join dia punya Telegram channel. Dia pun akan berkongsi banyak dia punya itu pengetahuan macam mana itu dalam itu pelabur, okey, Syaham ke ASB ke atas tanah. So senang saja. So Encik Roslin, terima kasih untuk kamu punya masa untuk berkongsi ilmu-ilmu yang kamu share hari ini. So terima kasih Encik Roslin. Ada itu apa-apa itu conclusion untuk kita punya itu pemuda-pemuda? Okay, alright. So, sebagai penutup, apa yang saya nak suggestkan pada tuan-tuan dan perempuan hari ini adalah pertama sekali, macam ni, dalam live ni, kalau kita nak berjaya ataupun contoh, saya yakin dan percaya semua orang nak kaya. Okay? So, kaya tu dia subjektif. Ada kaya ni adalah dia tak banyak kereta mewah, okay. Dia janji ada duit, cukup makan, dia mau pergi mana cukup. Okay? Yeah. Tapi point saya dekat sini adalah bila you nak kaya, you nak ada matlamat. Okay? Sebab apa? Sebab you tahu one day you akan, macam saya bagi tahu tadi, you akan tua. Okay? You perlukan duit untuk nak survive masa tua. Okay? You jangan harapkan, especially yang muda-muda ni, jangan harapkan anak untuk jaga kita. Bagi saya, anak dapat jaga kita itu adalah satu bonus. Okay? Adalah satu bonus. Tetapi trust me, kalau you buat you punya platform sendiri, okay, you melabur dalam hartanah, you tunjukkan contoh yang baik dekat you punya anak, percaya cakap I. You punya anak akan ikut you punya cakap. Sebab apa? Sebab kenapa saya passion dalam hartanah adalah disebabkan my late father, okay, bila dia meninggal pada tahun 2009, okay, ayah saya dia merupakan salah seorang juga pelabur hartanah. Jadi bila dia meninggal, mak saya tak bekerja, kami 9 orang adik-beradik. Okay, time tu mak saya tak perlu ketuk pintu rumah setiap anak untuk minta sumbangan every month. Sebab apa? Sebab daripada hasil sewaan hartanah ayah saya, dia boleh menjaga kami 9 beradik tanpa dia perlu bekerja. Okay? So point saya dekat sini adalah cuba bina you punya aset. Sekarang ni adalah masa yang terbaik untuk melabur. You suka atau you tak suka, you perlu ada kewangan yang bagus. Okay? Dan hartanah adalah one of the best platform untuk bantu you achieve you punya matlamat kewangan dan boleh bantu you untuk bebas kewangan. Okay? Yeah. So ambil masa sekarang. Market tengah teruk, masa ni you invest. Okay? Masa ni you akan making big money. So sangat-sangat rugi kalau you tak manfaatkan masa sekarang. Sebab apa? Sebab dulu sebelum COVID, orang nak beli rumah, orang mengungut rumah mahal. Sekarang ni bila rumah dah murah, kenapa you tak beli? Okay? So point dekat sini, dia adalah manusia. Dia banyak, kita kena kurangkan mengeluh dan kita kena banyak bertindak. So that's why melabur dalam hartanah. Dan feel free untuk contact dengan saya sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada sebarang persoalan dekat channel-channel saya di YouTube, di TikTok, di Facebook, Instagram. Banyak share tentang ilmu-ilmu pengurusan kewangan. Saya yakin dan percaya dekat situ pun tuan-tuan dan perempuan boleh dapat manfaat juga. So sekali lagi terima kasih kepada Mr. Poh. Terima kasih juga kepada Speed Home untuk mengundang saya pada malam ni. Saya berharap semoga perkongsian saya malam ni dapat memberi banyak manfaat kepada hadirin yang hadir dan saya excited untuk jumpa lagi tuan-tuan dan perempuan selepas ni untuk berkongsi lebih banyak lagi ilmu-ilmu berkenaan pengurusan kewangan dan hartanah. Dan sekali lagi terima kasih Mr. Poh atas peluang yang diberikan. Terima kasih Encik Roslin di atas perkongsian tuan yang cukup menarik. Okay, cukup padat dan also penuh informasi dengan penonton semua. So sama dengan itu Encik Roslin dia tadi dia berkongsi. Sekarang itu situasi yang paling sesuai untuk buat itu investment. Tapi jika tuan-tuan dan puan-puan mungkin kamu sekarang mungkin lag a bit on kamu punya financial, tak apa, buat planning sekarang, buat satu blueprint yang kamu perlu. So jika kamu ada lagi soalan-soalan apa saja, kamu boleh pergi follow kita punya itu Encik Roslin punya Facebook, FB. So Speed Home di sini kita pun juga ada satu kita punya itu YouTube channel Ringgit Hack Live Show. So sesiapa yang belum sign up, sila sign up, klik subscribe. Nanti in the future Encik Roslin mesti kita akan jemput Encik Roslin lagi datang sini untuk berkongsi dengan mungkin tajuk itu pelabur yang lain. So terima kasih Encik Roslin.
So ya semoga semua orang sehat dan have a good rest everyone. Ya, terima kasih. See you guys.